bukan apa menambah ilmu, cukup lengkap dah. Jadi alhamdulillah, cuba kita lihat dalam pendahuluan disebut Bismillahirrahmanirrahim. Musannif kitab ni jumpa sebelum pada tajuk-tajuk tu. Sebelum tajuk-tajuk dia bagi pendahuluan kata-kata dia tu. Saya cuma nak ambil apa ibrah lah hari ni. Orang-orang alim dulu bila sesuatu perkara atau mengarang ke ataupun nak menulis ke atau nak berkata, nak bercakap, dia pasti akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat pendahuluan tu, itu musannif tu menulis. Dia mulakan menulis kitab, dia mulakan menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun sama. Hari ni kita nak buka kitab baru dan akan datang kita buka lagi. Mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa dalam hadis, kullu amrin, apa-apa sahaja zibalin, apa-apa perkara sahaja yang baik, satu perkara yang penting. Ini penting ni kitab ni, yang penting yang kita nak belajar. Fardu ain, tak semua terkecuali. Tak ada yang, minta maaf, tak ada yang terkecuali untuk belajar kitab fiqh solah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Disebutkan kenapa ditulis mula, musannif tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun sama. Dalam hadis Nabi sebut kullu amrin zibalin la yubda'u, apa sahaja perkara, iaitu perkara yang baik-baik, yang penting-penting, yang kita nak lakukan la yubda', sedangkan kita nak mulakan tidak dimulakan fihi bi bismillah. Kita tak mulakan perkara itu dengan bismillah, bismillah, itu dengan bismillah, dengan kita sebut dengan nama Allah. Maksudnya kat sini, kalau kat situ ada dua sifatnya, dua namanya Ar-Rahman, satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Jadi nak mulakan sesuatu perkara yang penting-penting, yang baik-baik, sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Dua nama tu. Maka siapa yang mulakan perkara yang baik tak sebut nama itu, apa kata Nabi? Fahuwa aqta. Maka kerja dia terputus, terpotong. Tak ada munafaat yang dia boleh bawa nanti untuk keperluan akhirat, terpotong lah. Sebab itu Nabi ajar kita tentang hadis ini, siapa-siapa nak mulakan satu kerja yang bagus-bagus, yang baik-baik, mulakanlah dengan bismillah. Bukan setakat bismillah saja. Dua nama jangan lupa. Dengan namamu yang dua ni, Ar-Rahman, Ar-Rahim, aku mulakan kerja. Jadi kita hari ni dengan dua nama Allah yang disifatkan kepada yang maha pemurah dan maha pengasih. Hari ni aku mula belajar kitab yang namanya kitab panduan ilmu fiqh, bab solah. Kita mulakan. Ini sebab itu penulis tengok kitab-kitab lama. Ada lagi puji-pujian lagi. Kemudian musannif kata apa? Tuan-tuan, dalam kita baca bismillah bukan lepas bismillahirrahmanirrahim je. Ingat dua perkara tu. Dua nama tu yang penuh barakah. Dengan barakahnya dua nama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan setakat suka-suka baca lepas je, tak. Ada dua tu yang kita kena ingat. Dengan namamu ya Allah, yang ini ni nama ni, yang kita nampak dekat tulisan tu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, aku mulakan belajar kitab. Musannif mulakan menulis kitab. Apa dia tulis? Subhanallah. Kemudian dia tulis Alhamdulillah. Kitab-kitab mana pun, tak kira kitab baru pun samalah. Dia akan mula dengan puji kepada Allah. Dia akan puji Allah. Dia ni siapa? Dia ni hadis. Hadis ni apa? Yang baru, yang dijadikan dia lah pengarang kita. Semua sama juga. Sebab puji ni tuan, dalam Alhamdulillah tu, dia ada empat puji. Apa yang pertama? Puji qadim pada qadim. Allah puji Allah. Dalam Quran pun sebut Allah puji Allah sendiri. Yang kedua tentang Alhamdulillah tu, Rabbil Alamin tu, iaitu puji qadim pada hadis. Apa dia? Hadis baru. Allah puji makhluk. Ada Allah puji. Semua terakam tu dalam Quran. Dia bagi jenis-jenis puji lah. Jadi ni memang kitab ni bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang ketiganya apa? Puji kita, puji hadis kepada qadim. Kita puji Allah. Itu bahagian puji dia tu. Dan yang keempat, puji kita dengan kita. Kita puji kawan-kawan kita. Kita puji kita sendiri. Bagus.
cantik hari ni. Contohlah. Handsome hari ni. Contoh. Itu puji kita dengan kita. Kan ada berapa tadi? 4 jenis puji. Alhamdulillah tu satu puji Allah pada Allah sendiri. Allah puji Allah. Lagi apa? Puji Allah kepada makhluk. Qadim puji hadis. Lagi apa? Puji hadis kepada qadim. Kita puji Allah. Yang keempat, kita puji kita sama-sama. Okey. Rabbil alamin, yang menjadikan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Tentang wassalatu wassalam. Nah, solawat dan salam. Jangan tinggalkan kita. Ya, pun kita dah yang lepas pun dah sebut. Mungkin nanti masa maulid pun sebut lagi. Jangan setakat wassalah je pada Nabi, wassalamnya mana, kan? Jangan setakat salawat je pada Nabi, salam tak buat, rugi. Jangan kita sekadar Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, buat untung. Tapi ada satu yang rugi apa? Tak beri salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya, itu dalam tahiyat lah. Jadi senang kita tarik salawat yang macam mana yang lepas? Burung sekali. Tuntutan Allah Ta'ala. Jangan kata salam ni tak wajib. Lafaz salam ni wajib, khususnya dalam tahiyatul akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu wajib. Siapa tak baca salam, siapa tak bersalam dalam tahiyat akhir, mana sah sembahyangnya? Jadi ini salawat dan salam. Salawat sudah tentu kita amal, salam jangan lupa kita amalkan. Jadi kita ambil burung, Allahumma salli wa sallim, 2 dah kan? Allahumma salli wa sallim, 2 sekali dapat. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi salawat dan salam kepada sayyid. Kenapa taruh sayyidina? Ni dah viral lagi ni sekarang ni. Kenapa tak bagus taruh sayyidina? Semalam ada orang post kat saya. Dia kata la yajuz, tak harus. Apa kena sibuk-sibuk pada dalam sembahyang Allahumma salli ala sayyidina. Kenapa kita taruh sayyidina? Dia kata tak bagus. Pada saya bagus ya. Guru saya kata bagus, kita kata bagus. Kenapa tak bagus pula? Kenapa ditaruh sayyid? Apakah salah kalau kita muliakan Nabi itu dengan perkataan sayyid? Sayyidina. Kenapa tak boleh ke sayyid? Kenapa tak boleh? Kan? Sayyid itu memang sesuai untuk Nabi sebagai pemimpinnya kaum. Semua sekali. Memang dia pemimpin. Memang sesuai sebagai dia tu ditaruh sayyid. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Memang patut kalau nak taruh. Jadi dekat kitab kita wassalamu ala wassalatu wassalamu ala sayyidina. Kenapa penyusun kitab kita ni tulis dia? Bukan siapa-siapa orangnya. Subhanallah. Ya, nama yang kita dah baca tadi. Jangan kita lupalah tu saya tu. Tuan Haji Muhammad Saleh, ustaz kita lah. Kita ambil ilmu dia sekarang ni. Jadi kalau taruh sayyid, kalau ada orang tanya taruh sayyidina dalam sembahyang tak apa, dan tak mengapa. Siapa tak nak taruh tak apa. Siapa tak nak tambah sayyidina tak apa. Sama tambah pun tak apa. Saya lagi suka kita tambah je. Memang patut pun Nabi sebagai pemimpin kaum, bukan umat lah, pemimpin umat. Tak ada tolok banding ni orang ini. Memang patut ditaruh sayyid sebagai satu kemuliaan bagi dia. Dan kenapa kita boleh taruh sayyid lagi? Kenapa? Sebab dialah Nabi yang ramai pengikut. Memang ramai, bukan satu dua, bukan satu bangsa dua bangsa. Apa saja pengikutnya. Umat akhir zaman ni semua pengikut dia. Orang Yahudi pengikut dia tak? Pengikut dia. Apa bukti orang Yahudi pengikut dia? Satu ketika Nabi bersama sahabat sedang duduk berbicara apalah, tiba-tiba lalu mayat Yahudi diusung untuk ditanamkan. Dan kenapa Nabi menangis ketika itu? Kan dalam riwayat Nabi nangis. Bila sahabat tanya, kenapa kau nangis? Kan orang Yahudi ni, bukan orang beriman kepada Allah pun, tak beriman pun. Nangis kenapa? Kata Nabi, apa? Dia umat aku. Aku tak nak seorang pun umat aku masuk dalam nerakanya Allah Ta'ala. Dia tak nak lah. Jadi orang Yahudi tu pun umat. Bila lahirnya Nabi SAW, dia lantik jadi Rasul lagi, memang dah, siapa yang hidup selepas itu semua umatnya. Cuma dapat tak dapat dia. Memang banyak pengikut, boleh. Dan berikut, kenapa taruh sayyid? Kerana memang sesuai bagi dia, yang banyak yang menjadikan tempat rujukan. Lagi Nabi orang bersifat penyantun dan sebagainya lah. Okey, Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalil anbiya. Apa dia afdalil anbiya? Bawah tak adalah kelebihan. Yang lebih daripada rasul-rasul al-mursalin, bawah atas para sahabat dan tabi'in ikut. Afdal anbiya, dialah seafdal-afdal nabi, wal mursalin, dialah seafdal-afdal rasul.
wa ala alihi, disebut lagi musannif kita, dan kat sini jangan lupa ucap juga selamat kepada keluarganya, wa sahbihi, keluarganya kita dah tahulah, kan, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ni kalau kita lihat kat sinilah, memang hari ni memang patutlah kita sanjung sahabat. Sebab kalau tadi saya cakap tadi sebab peringkas tadi tu, yang ringkas tadi disebutkan siapa nanti yang nak selamat di hari kebangkitan. Salah satunya kenapa? Dia suruh kita tunaikan hak Rasul, cinta sahabat. Sebab nama sahabat pun ditulis salawat kepada sahabat. Ia disebut dalam hadis tentang sahabat sedikit. An Abdullah ibn Auf kata apa? Abu Bakar fil jannah. 1. Wa Umar fil jannah. 2. Wa Uthman fil jannah. 3. Wa Ali fil jannah. Habis. Dah berapa? Dah 4 orang. Disebut lagi wa Talhah fil jannah. Lagi wa Zubair bin Awwam fil jannah. Ni sahabat-sahabat Nabi yang 10 ni. Nanti cari lagi lah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Sa'ad bin Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Dan itu dalam hadis ya disebut. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini yang telah dapat title radhiyallahu an, yang kita pun tak dapat dalam kita berselawat. Sebab itu dalam sembahyang pun kita wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan, ahli itu termasuklah sahabat, mudah-mudahan wa tabi'in dan sampai pengikut-pengikut dia. Tuan-tuan kasih Allah SWT, kita ke depan. Okey, kita balik muka surat 1. Kita dah kira anggaplah kita dah berkenalan dengan penyusun kita. Mudah-mudahan saya tak terlupa dengan musannif Muhammad Saleh, Tuan Haji Muhammad Saleh bin Abdul Hamid. Kita nak ambil ilmunya yang telah disusun sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam belajar sembahyang ini sangat-sangat penting. Kerana apa? Awalu, yang mula-mula, awalu ma yuhasabu bihi abdin yaumil qiyamah, mula-mula nanti yang akan dihisab pada hari kebangkitan dia apa dia? As-salah, iaitu tentang solah. Wa in saluhat, kalau solahnya betul, saluha sairu amali, maka akan betul dikira semua amal-amal yang lain. Wa in fasadat, kalau solah kita rosak, fasadat sairu amali, maka akan rosak amal yang lain. Jadi kita jaga-jagalah. Kita ni ulang kaji je. Kalau solah kita betul, amal yang lain akan menyusul betul. Kalau solah kita salah, amal yang lain akan jadi salah. Kerana apa? Sembahyang adalah nombor akaun. Kalau bank lah, dia nombor akaun kita. Jadi apa-apa bonus, apa-apa sagu hati akan masuk ke dalam akaun sekiranya akaunnya betul. Hari ini akaunnya rosak, sembahyangnya rosak, maka amalan-amalan lain nak menumpang di mana? Sebab itu disebut tadi, solah yang pertama-tama akan ditanya. Kalau solah itu rosak, maka rosak yang lain. Kalau solah itu betul, insya-Allah yang lain semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai terima betul. Jadi kita mulakan insya-Allah kat sini. Solah atau sembahyang menurut bahasa ialah doa, dan menurut syarak ia adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam menurut syarat-syarat yang tertentu. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, miftahus solah at-tuhuru, anak kunci sembahyang adalah bersuci. Kemudian disebut wa tahrimuha, dan yang mengharamkan dalam sembahyang bitakbir. Tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu Wa Taala, puan-puan kita semualah nak betulkan sembahyang kita. Bila dah takbir, haram bawa perkara luar dalam sembahyang. Tak dinafikan kita terbawa-bawa. Sedangkan dia kata miftahus solah, anak kuncinya sembahyang bituhur, dengan kita bersuci. Dah kita mungkin dah mahir dalam bersuci. Dan dia sebut wa tahrimuha, dan yang selepas bersuci kita nak sembahyang, dia akan ada satu perkara haram dan yang mengharamkan dalam sembahyang itu dengan sebab kita bertakbir, takbiratul ihram tu. Allahu akbar. Berapa ramai di kalangan kita selepas takbir ada perkara yang masuk dalam sembahyang. Dan dia kata wa tahrimuha, dan yang mengharamkan bitakbir. Bila dah sembah takbir, dah tak perlu lagi yang lain berada dalam sembahyang kita. Wa tahliluha, dan yang menghalalkan semula yang haram dalam sembahyang tadi bila dah bagi salam. Wa tahliluha bitaslim, yang menghalalkan bila kita dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Nak makan sila makan, nak minum sila minum, dah bagi salam,
Nak cakap sila cakap. Nak ingat sana sila ingat sini. Tapi dalam sembahyang tidak. Adakah kita orang yang berjaya tu? Sebab itu ni sembahyang ni kalau dia rosak, takut rosak semua lagi. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Bermula dengan sembahyang tu. Sebab apa? As-salatu karra'si fil jasad. Sembahyang macam kepala pada badan, bukan tangan, bukan kaki. Kalau tangan kaki rosak masih okey lagi. Tapi kalau kepala tak ada. Berapa ramai sekarang orang yang tak ada kepala? Ada, mana ada, semua ada kepala. Tak sembahyang berapa ramai? Cuba kalau kita hari ni sebelah ni pasar malam. Nak tahu kelebihan sedekah. Siapa beri 1, ganjaran pahala 10 diganjarkan hingga 700. Contohlah. Jadi kita tahu dekat pasar malam ramai orang yang di sudut-sudut orang minta sedekah. Bawa duit RM70. Sempang pertama kita jumpa orang minta sedekah. Kaki tak ada, tangan ada, kepala ada. Dia pegang cangkir tu, minta sedekah. Kita beri kan. Jumpa sempang kedua, kaki tadi tak ada. Sempang kedua, tangan dengan kaki tak ada. Tangan dengan kaki tak ada, tapi ada minta sedekah. Takkan kita tak bagi kelebihan sedekah, kita dah tahu. Kemudian ketiga, ada tangan ada kaki, tapi tak ada kepala. La haula wala quwwata illa billah. Nak sedekah? Kenapa tak nak sedekah? Sedekah ajalah, tak ada kepala, kesian dia. Kesian. Dia pun nak makan. Yang tadi tak ada kaki kita sedekah kenapa? Tak ada kaki. Yang tak ada kaki dengan tangan? Kenapa sedekah? Kesian dia kan. Yang tak ada kepala kenapa tak sedekah? Lagi perlu tu tak ada kepala. Nak beli kepala ke? Tuan-tuan, rosaknya sembahyang. Berapa ramai orang yang hari ini tinggalkan sembahyang? Berapa ramai yang tinggalkan sembahyang? Kerana apa? Biasa meninggalkan sembahyang bukan kerana apa? Kerana dunia. Bila dunia dah besar duduk dalam hati, kebesaran Allah dia pergi kan. Kerja diutamakan, kerja dengan Allah nanti kemudian. Ini rosak sebenarnya. Jadi itu nak perbetulkan itu sembahyang tu. Jadi perkataan-perkataan nanti kita jumpalah doa, dan dia ni sebagai wasilah. Kita minta maaf lah. Tawassul kita pada Allah. Kita boleh jumpa Allah tak ada. Kita jumpa Allah dalam sembahyang. Tawassul kita pada Nabi, boleh jumpa Nabi? Tak jumpa. Tawassul Nabi dengan Nabi kita dalam solawat. Contoh. Jadi tak salah hati kalau kita kata buat apa? Jumpa je lah Allah. Bukan dengan cara lain boleh jumpa Allah. Panggil aje lah Allah. Mohon ya Allah itu. Tak. Tawassul utama. Wasilah kita, hubungan kita untuk jumpa Allah dalam sembahyang. Jadi hari ini ibadah kita ni tuan, boleh jadi tawassul kita kepada syurganya Allah. Ya Allah, hari ini kalau ada kebaikan dalam majlis ilmu ni ya Allah, dengan kebaikan Kau mudahkan aku jalan ke syurga-Mu ya Allah. Manalah tahu diterima kalau ada kebaikan. Kita melalui begitu. Tuan-tuan berkali Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat kita hari ini. Adakah kita orang yang berjaya dalam sembahyang? Saya. Kalau dah disebut kat situ, bila dah takbir haram ingat lain, tapi kita ingat lain. Dah disebut dekat situ. Nak ingat lain nanti lepas bagi salam lah. Tapi kita tak sabar-sabar kadang-kadang. Kita tak sabar. Ibadah kita tak sabar. Belum bagi salam, lain-lain dah datang. Tak. Padahal perkara itu dah lama dah boleh dah lama dah bersama kita perkara lain tu. Dia macam gini. Kita mula sembahyang. Tadi kat sana kita dah wuduk. Kita dah pusingan kita luas kan kalau macam inilah. Daripada hujung sini, sana pusingan luas hidup kita. Tiba-tiba kita dijemput sembahyang. Kita dah wuduk, kita masuk sembahyang. Kat sini kita takbir, Allahu Akbar. Sebelum bagi salam, perkara yang kat sana tu jangan bawa masuk sini. So tadi tu. Sebelum bagi salam lepas Allahu Akbar, perkara yang kita bawa yang kat luar yang ingat-ingat tu jangan masuk sini. Ni kawasan sembahyang punya ni. Ni hati kita ni, ini sembahyang kita ni. Tapi tak. Kita bila takbir saja Allahu Akbar, yang sana semua datang. Dia duduk dalam hati macam-macam tak apa. Kita pun tak tahulah benda dah. Kita lah. Adakah sembahyang tu sembahyang yang terpuji? Saya takut ada keji dalam sembahyang. Nanti nak ingat lain, tapi memang itulah hakikatnya. Tapi kita buat juga, kita buat je sembahyang. Sungguh-sungguh. Memang dia datang pun. Kenapa saya kata begitu?
Sebab Nabi pun dah sebut awal-awal. Apa dia tentang hadis kita sembahyang ni, Nabi sebut apa? Awwalu yurfa', kata Nabi. Mula-mula yang diangkat an hadhil ummah, atas umat ini, dalam ibadah dia apa? Al-khusyuk. Kita tak yakin ke kalau ada Nabi sebut mula-mula akan diangkat dalam ibadah apa? Ibadah kita ni al-khusyuk, tentang khusyuk. Lepas tu nyata apa? Dia nyatakan kat situ, hatta la tara fiha khashi'an. Sampai kita akan sama-samalah kita sendirilah. Hatta la tara, sehingga apa dia? Kamu tak akan nampak pun orang sembahyang macam mana pun khashi'an. Orang sembahyang ramai, rupanya semua tak khusyuk. Nasib berjamaah. Nasib berjamaah. Kita ni nasib aja kan. Jadi kalau berjamaah tu dapat 27 penuh. Kan untung. Kalau sembahyang seorang-seorang dapat 1, dah tak khusyuk, habis kita. Ya, disudahi dengan salam. Yang mungkin kalau yang lepas lah, kita dah yang lepaskan dengan takbir, dah tak ada lagi lah jemaah kita yang takbir. Yang takbir Allah tak ada lah tu, kesian kan. Kita dah pakar lah dalam takbir. Allahu Akbar dah tak ada lagi lah. Ya tak? Ada lagi ke? Sian ni. Tak ada lah, tak ada. Mana lagi sembahyang kita tu mula dengan takbir. Iaitu dikatakan sembahyang itu menurut bahasa ialah doa, menurut syarat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang mesti betul. Perbuatannya mesti betul. Nah, bacaannya mesti betul 5 tempat. Takkan kita mula tadi nak takbir dah wuduk dah cantik dah, wuduk dah. Tiba takbir, Allah sian. Takkan lah. Kalau kita jumpa kawan sebelah kita lepas sembahyang, panggil lah, betulkan. Sian dia. Kenapa dia persoalkan tentang besarnya Allah? Allah, kan maknanya adakah Allah? Sebab Allah sahaja, panjang A je. Dah kita kata tak ada macam tu. Tapi jumpa tak kita orang takbir Allahu Akbar, barnya terlebih pula. Kita dah dulu dah di muka surat 13 kitab Hidayatul Sibyan kita lah. Itu pun dah lepas. Mudah-mudahan kita terjaga sembahyang. Kesian tu kalau ada yang sembahyang Allahu Akbar. Kenapa panjang? Luar sembahyang tu nak buat-buat lah. Dalam sembahyang jangan. Bincanglah. Ini benda ni ilmu tuan-tuan. Nanti kalau pagi tadi satu hadis Anas ibn Malik, pagi tadilah kita sama-sama ambil. Tuan-tuan, syarat kiamat salah satunya bila ilmu agama orang dah tak nak. Syaratnya bila Allah dah ambil ilmu. Kalau dia datang kan orang-orang alim Allah dah ambil. Ada majlis ilmu orang tak nak datang. Orang dah anggap dia pandai. Belajar sembahyang, Allah sembahyang. Umur sekarang dah 80. Aku dulu sembahyang umur 6 tahun tau. Bermakna aku dah sembahyang 74 tahun. Allah. Tapi takbirnya Allah lah. Rupanya gitu pula. Walaupun dah 74 tahun, lama tu. Kalau nak gitulah. Sebab itu perlunya ni fardu ain dalam bab solat. Salah tak apa. Saya bukan suruh buat salah. Sembahyang kita ni yang lepas tu salah tak apa. Tapi kita belajar bila kita ketahui kita salah, Allah boleh tukar yang salah kepada betul. Yang salah tu boleh ditukar, kata jangan khawatir. Ni ilmunya. Ini hazanah Allah lah. Kita yang dulu salah. Assalamualaikum kan salah kan? Dulu. Assalamualaikum kan salah kan? Mim dah rapat dia baru muat. Bila kita belajar, dah rupa salah. Itu yang dulu tu, Allah boleh tukarkan dengan sifat rahim tu. Allah boleh tukarkan jadi pahala. Ya Allah. Dan kalau kita tak percayalah, dalam hadis disebut Nabi kata, majtama'a, tidaklah berkumpul kaumun, satu kaum fi baitin min buyutillah, daripada salah satu rumah, rumahnya Allah, dia kumpul. Kumpul apa? Kumpul untuk yatadarasu. Yatadarasu apa tu? Belajar dan mengajar. Dia kumpul sekejap, bukan lama sangat pun. Yatadarasuna bainahum. Yatadarasuna bainahum. Ada orang yang sampaikan, ada orang yang dengar. Duduk dia tu, budhilat sayyiatikumul hasanat. Allah sangguplah tukarkan dia punya buruk-buruk kepada kebaikan. Bukan dia buang buruknya puan, bukan dibuang. Bukan dibuang. Allah tukarkan. Bukan khuzifat, bukan dibuang. Dia budhilat, diganti. Apa salah buang saudara? Tak, diganti. Kenapa? Duduknya majlis.
Seperti hari ni kita duduk sekejap ni kan, Allah boleh ganti. Dan tak cukup dengan tu, yukaffirul khataya. Duduk tu sebagai penghapus pada dosa-dosa, kafarah. Nak belajar apa ni? Belajar sembahyang dah lama dah tahu sembahyang. Tapi bagi salam, Assalamualaikum. Sian. Assalam. Mulut dah rapat dululah. Patutnya Assalamualaikum kan. Yelah. Tuan ni ramai tau, jangan main. Tak percaya Kita mungkin tak. Puan-puan kalau tak percaya, yang tak berkitab, bukan nak salahkan tak. Cuba sudah bagi salam dalam sembahyang. Assalamualaikum. Sungguh kita ni alhamdulillah Allah bagi kita peluang, kita duduk sekejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lagi jemaah duha pada istongkat. Assalamualaikum, jaga dia. Okey, lagi bukan nyampah, suka juga dengar lagu dia cantik. Assalamualaikum. Sedapnya lagu, geram dengar. Kenapa kumnya panjang sangat? Tak apalah, luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang tak sah tu. Okey. Tentang begitulah takbiratul ihram dia sebut. Daripada takbir dah disudahi dengan salam. Ini kalau kita sembahyang tapi takbiratul ihramnya tak betul, apa jadi dengan Fatihah? Apa jadi dengan tahiyat akhir? Apa jadi dengan salawat? Apa jadi dengan salam? Dia pembuka takbir, penutup salam. Kalau pembuka dah tak lepas, mungkin Fatihah betul, mungkin tak selamat pula dari bagi salawat. Dah selalu salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Selama-lama tu takkan Allahumma salli. Takkan. Kita pun dah mengaji kan. Alhamdulillah kita hidayah TCBR yang lepas. Takkanlah jemaah kita masih lagi Allahumma salli mas dengan sa, takkan. Tentulah kita baca Allahumma salli ma dengan sa tu jaga-jaga. Dulu kita dah belajar rukun solawat itu jangan tambah satu huruf pun. Jangan kurangkan satu huruf. Tapi siapa yang nak tambah 5 huruf silakan 6 Sin, ya, dan nun, alif. Siapa nak tambah sayyidina, tak apa, itu tambah dengan yang betul. Tapi kalau masa bukan tempat tambah. Allah. Okey, berikutnya. Ada nak tanya tak? Boleh tak apa? Tentang sembahyang. Boleh kan? Nak tanya sila. Saya cuba raikan. Berikutnya, syarat-syarat tertentu, syarat sahnya. Dan yang lepas kita rukun-rukunnya. Ini cuma insya-Allah mudah kita. Allah Ta'ala telah mewajibkan 5 waktu solat dalam sehari semalam. Wajib 5 waktu sehari semalam. Sebab itu ada ulama kata 5 waktu wajib. Siapa buat 4 waktu kira tak ada solat. Siapa buat 1 waktu kira tak ada solat. Oh, saya buat 4 waktu ya, tak ada. Dia 5 waktu kecuali waktu uzur. Apa waktu uzur? Saya buat 4 waktu je. Saya tak nak buat 5 waktu. Kenapa? Saya buat zuhur dalam asar 4 waktu je. Zuhur dah tak ada, saya dah buat ke depan. Itu 4 waktu. Tapi kalau orang yang sembahyang hanya 4 waktu, bukan kerana uzur, musafir kerana jamak dan sebagainya tadi tu, maka 4 tak habis, tak diterima. Tuan-tuan dikasihi di Allah Subhanahu Taala. Kalau kita nak lihat berapa ramai nanti akan datang yang jatuh ke jurang neraka kerana sembahyang. Apa disebutkan dalam hadis? Man taraka solah. Tak apa, kita ambil sedikit. Man taraka solah, siapa tinggalkan sembahyang hatta madha waktuha, selepas sampai terlepasnya waktu. Thumma qada, kemudian dia qada. Kita tengok hadis tu. Kata hadis dhaif tapi kerja-jaga. Kita boleh ambil sebagai berjaga-jaga. Takutlah akan perkara ini. Apa kata Nabi? Man taraka as-salah, siapa tinggalkan sembahyang hatta madha waktuha, sampai terlepas waktu. Hutanglah tu. Thumma qada, dia qada. Udhiba finnar, dia kena azab dalam neraka. Hukuba, hukum. Apa kiraan hukum yang dulu kita pernah jumpa? Hukuban famanuna sanah. Satu hukum sama dengan 80 tahun. Bukan, dia tak cerita tahun dunia tak cerita. Selama dengan 80 tahun. Wasanatu
Dan setahun daripada 80 tu, Thalatha 300 wasittuna yauman. Dan setahun dalam 80, ambil setahun. Setahun tu ada Thalatha wasittuna yauman. Ada 360 hari. Kemudian kulla yaumin, dan dalam 360 hari cabut satu hari. Kulla yaumin, tiap-tiap satu hari itu kana miqdaru alfasana, 1000 tahun. Dunia kita cerita. Jaga-jaga. Macam mana kita nak jumpa Allah nanti? Tinggal sembahyang, sengaja tinggal tuan, tak ada masalah. Qada, cerita qada tu, kalau tak qada Allah. Jadi kita mana kita, kalau kita tertinggal, kita dah qada istighfar banyak-banyak, ya Allah, ni qada aku terimalah ya Allah, terimalah. Panjang sangatlah masa tu, panjang sangat. Macam nak kira tu? Cuba tulis kira, subhanallah. Siapa tinggal satu waktu, bukan 10 waktu, bukan 100 waktu, kan? Satu waktu. Man taraka solat, satu waktu. Siapa tinggal solat, hatta madha, makna madha dia terlajak lah, terlepas waktu. Thumma qada lah, dia ni qada, bukan tak qada. La ilaha illallah, qada. Apa dia dapat? Udhibah, kena azab punya tuan. Taubat banyak-banyak kita ni. Finnar, kata Nabi, dalam neraka. Berapa lama? Hukuban. Tuan-tuan, kalau kita dalam hadis tu, maka sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, kam hukuban, berapa jarak, berapa hukum ni, berapa? Nabi kata, hukuban tu 80 tahun je. Famanu nasana, 80 tahun je. 80 tahun akhirat. Dalam 80 tahun tadi apa? Satu tahun saja ada 360 hari. Satu hari ada 1000 tahun dunia. Bila nak habis? Allah boleh buat perkara itu. Sebab ini kepentingan solat yang ramai maknanya culas, lalaikan, tak ada apa pun sayang. Kerja boleh tambah masa, 7 pagi masuk, 4 petang waktu balik, boleh tambah sampai 7 malam. Kenapa sembahyang tak boleh dicukupkan dalam masa yang betul? Sembahyang dikurangkan pula. Kerja boleh ditambah masa, kenapa sembahyang boleh dikurangkan waktunya? Dah itulah, Allah wajibkan 5 waktu dah. Dia tak sama dah dengan Ramadan, puasa Ramadan. Kan mungkin kita pernah sebut juga, kita puasa Ramadan 30 hari. Kita puasa 15 hari, 15 hari lagi diterima. 15 hari tu ponteng, tak ada apa sebab pun. Ponteng betul, tak ada sebab pun. Memang tak ada sebab pun, dia ponteng. Geram. Yang 15 hari tu dia puasa, itu diterima. Ini puasa. Sembahyang, kalau satu hari 5, ponteng 1, semua tak ada. Sebab dia 5, dia tak sama puasa. Puasa, kita tak puasa 29 hari Ramadan, kita puasa 1 hari je, hari ke-30. Kita puasa 1 hari, 1 hari tu diterima. Walaupun 29 hari tak puasa. Sembahyang 5 buat 4, habis semua. Itu disebutlah, itu ulama kata begitu. Kita kerana memang sehari semalam 5 waktu, itu rukun. Buang 1 habis semua. Ini sembahyang. Tapi qada lah. Maknanya kalau kita tertidur tak apa. Saya tak sembahyang isyak, tertidur. Tidur pukul berapa? Tidur pukul 10. Tidur pukul 10. Siapa tak sembahyang isyak, dia tertidur, tidurnya pukul 10. Agak waktu isyak masuk pukul 10 suku ke apa? 8.10 dah masuk, tidur pukul 10. Itu 2 jam tu buat apa? Orang ini tidur, dia dilaknat, dosa. Kalau dia nanti bangun dah masuk subuh. Tapi siapa yang masuk isyak pukul 8.10, pukul 8 dia tidur, dah masuk isyak belum? Belum. Tidur, sadar zuhur. Oh, dahsyat kan? Isyak hanyut, subuh, zuhur sadar. Bila dia sadar, apa dia kena buat? Qada subuh, qada isyak kan? Qada subuh kan? Dosa tak dia? Tak dosa. Sebab dia tidur belum masuk waktu pertama tadi. Jadi kita macam itulah. Boleh nak tinggalkan sembahyang. Olok-olok tidur tak apa. Olok tidur. Kan sebelum zuhur kan ada solat tidur sunat kan. Qailullah tu sunat, tidurlah. Ambillah dalam masa setengah jam lagi nak zuhur. Ni lagi 5 minit nak qailullah. Memang tidur hanyut tu. Tapi tak apalah, nanti sadarnya maghrib. Wah, zuhur tak sembahyang, asal ini tak dosa lah, sebab dia tidur belum masuk waktu, insya-Allah. Yang dosa siapa? Orang yang tidur dah masuk waktu, kemudian waktu itu terlajak. Ini dosa. Memang dosa. Dah tu qada. Siapa terlupa? Apa lagi sembahyang yang tak berdosa? Terlupa. Terlupa buat apa? Kerja.
Sembahyang kerja boleh lupa sembahyang. Sembahyang ingat kerja. Macam mana ni? Kerja lupa sembahyang. Tengah sembahyang kau ingat kerja. Ini macam mana punya rosak kita ni? Tak tahu, saya pun tak faham kita ni. Allah. Sembahyang ingat kerja. Kerja tak pernah ganggu kita. Sembahyang tak pernah ganggu kerja. Tapi bila kita sembahyang, kerja selalu ganggu kita dalam sembahyang. Tak tahulah. Mudah-mudahan kita dapat hakikatnya. Okey, berikut Haji. Kita ambil. Allah telah mewajibkan 5 waktu tu. Jadi beritahu sampaikan 5 waktu pasti kena tunaikan penuh sehari semalam, iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kalau kita kaji, kita buka kitab mana pun, kita akan jumpa zuhur tempat pertama. Dia akan tulis zuhur waktu pertama. Jadi ini solat laksana kepada badan, kata Nabi. Jagalah solat baik-baik, laksana kepala. Kalau kepala dah pening, betulkan. Apa pening? Solat dah mula lambat, masuk dah solat pening, betulkan. Cari apa sebab jadi pening solatnya. Selalu solat awal waktu dapat solat. Kenapa lama-lama jadi setengah waktu, hujung waktu? Itu solat dah pening tu. Cari ubat dia apa dia? Cari dia punya punca sakit. Rupanya puncanya apa? Rezeki. Cari rezeki. Oh, cari rezeki. Siapa tuan punya rezeki? Khazanah rezeki siapa punya? Majikan punya? Tak. Rezeki Allah punya. Tapi kata sila manusia sekarang melayari kehidupan, cari rezeki seolah-olah rezeki dia punya. Dia nak menyusun kehidupan. Orang ini dalam hadis, dia akan terbayang-bayang kepapaan dalam kehidupan. Siapa nak susun rezeki dia hingga tak sempat dengan Allah, ingat ya, Allah akan bagi dia kepapaan ada depan mata. Tapi orang yang dulukan Allah, rezeki akan datang daripada Allah Ta'ala. Orang ini kaya dia, hati dia kaya. Subhanallah, itu ada disebut dalam hadis. Letaklah hari ini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ini Allah Taala sediakan kita segala-galanya. Kita tak boleh susun, cuma kita hanya kita hanya jemput saja. Nak susun tak boleh. Kenapa kerja pagi, petang, siang, malam? Kerana cari rezeki. Sembayang bila? Tak sempat. Kamu tahu tak siapa Tuhan punya rezeki? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sikit sebanyaklah bermula pada hari ini. Kita pun memang orang yang beramal. Apa-apa sahaja kerja yang mendatangkan kebaikan, mulalah dengan 2 nama. Dengan nama Engkau ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, aku mula kerja. Itu baru hakikat dalam bismillah. Jadi insya-Allah kerja kita ada barakah. Kata Nabi, siapa tak mula dengan bismillah, maka satu disebut aqta'. Kerja itu terpotong, tak dapat apa kesan pun. Dalam hadis lain, abtar, sama juga terkerat. Dan lagi lain apa? Ajzam. Kerja itu jadi cela. Azam tu apa? Penyakit juzam. Kerja tu macam kerja yang jadi tercela. Kenapa? Kita tidak dengan bismillah. Tapi jangan nak mula ngerokok, bismillah, tak ada. Nak ngerokok tak ada bismillah. Jangan. Sembayang bismillah ada. Okay. Kita tutup insya-Allah. Bismillah wajib ketika solat. Bismillah haram ketika buat perkara haram. Bismillah sunat ketika wuduk, ni bagi contoh. Bismillah harus ketika kita nak buat kerja-kerja biasa ni. Jadi yang penting-penting tuan, yang penting kita amalkanlah sebelum kita mulakan kerja kita dengan lafaz bismillah. Insya-Allah akan datang kita masuk dalil tentang 5 waktu sembahyang. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ini Allah beri kita kekuatan, kemampuan. Kita dapat sama-sama tadi solat sunat tasbih. Mudah-mudahan amalan orang soleh bila kita amal, kita tiru-tiru insya-Allah. Mudah-mudahan ada kekuatan untuk kita terus dapat amal. Tiru-tiru je, nak buat betul-betul tak dapat kita. InsyaAllah di pertemuan akan datang, kita sama-sama lagi ramaikan jamaah kita. Kita sama sambut maulid sekali lagi. Kita cuba zahirkan cinta Rasul dan cinta sahabat dan cinta sunnah dan sebagainya. Mudah-mudahan ada keberkatan dan kebaikan untuk kita insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sama-sama. Ada lagi Haji? Kitab Haji Latif, ada lagi kitab ni? Ada lagi kitab? Siapa-siapa lagi Ada lagi ni, ada lagi 2 lagi kitab. Kalau siapa-siapa yang belum dapat. Okay.